transisi tahun 1 2021 SK Taman Datuk Harun 1. Hari ini saya akan memberikan sedikit taklimat mengenai transisi tahun 1 2021. Baiklah, pertama sekalinya saya ingin maklumkan bahawa transisi tahun 1 2021 ada sedikit perubahan ataupun perubahan yang ketara lah untuk tahun 2021. Jadi bagi ibu bapa yang pernah hantar anak ke sekolah tahun ni sebelum ni, jadi dia akan perasan perbezaan tu. Sebelum ni transisi dijalankan selama 3 minggu. 1 minggu untuk orientasi dan 2 minggu lagi untuk program transisi. Tapi untuk program transisi tahun 2021 bermula tahun 2021, minggu transisi akan dijalankan selama 43 hari. Tolak sekali dengan hari cuti apa semua tu, dia melibatkan 43 hari daripada 20 Januari sehingga 26 Mac 2021. Okey, izinkan saya untuk share dia punya penerangan dia berdasarkan apa yang diterangkan oleh pihak KPM kepada saya. Okey, baiklah. Okey. Ini adalah latar belakang program transisi tahun 1 sebelum-sebelum ni. Biasanya pada tahun 2001 hingga 2006 dia melibatkan selama 3 bulan. Mulai 2007 hingga 2020 ianya melibatkan selama 3 minggu sahaja. Jadi kenapa program transisi tahun 1 2021 ni diubah? Kerana pandemik COVID-19 memberi implikasi bilangan hari persekolahan berkurang dan kehadiran murid ke sekolah merosot. Ini melibatkan sekolah tadika dia, kehadiran dia ke tadika, ke taska, ke sekolah prasekolah tu berkurangan. Jadi dapatan tinjauan penguasaan literasi dan numerasi awal murid prasekolah, demografik 168 murid seluruh negeri, ujian berasaskan aktiviti, dia menyebabkan dia punya penghasilan dia tu sederhana tinggi. Jadinya ianya kurang bagus untuk murid-murid bersedia menghadapi KSSR, kurikulum KSSR. Jadinya objektif dia adalah untuk menjadikan murid bersedia dari segi aspek sosio-emosi, sikap dan nilai serta literasi dan numerasi awal bagi mengikuti pembelajaran di tahun 1. Baiklah, program transisi tahun 1 2021 ni melibatkan 3 fasa. Fasa pertama persediaan. Fasa persediaan ini bermula daripada 21 Disember hingga 19 Januari 2021. Fasa ini sebelum murid-murid kembali ke sekolah. Jadi pihak sekolah, dia peranan dan tanggungjawab daripada pihak sekolah, pentadbir, guru, ibu bapa dan penjaga. Menyediakan pihak sekolah dari segi aspek pengurusan dan persekitaran. Contohnya, pihak sekolah sediakan kelas, bilik darjah yang sesuai, susunan bilik darjah, susunan kelas, murid masuk kelas mana, dan juga daripada pihak ibu bapa pula kesediaan murid untuk masuk ke sekolah, peralatan tulis dia, pakaian sekolah dia, dia punya emosi dia untuk masuk ke sekolah. Fasa kedua adalah fasa penyesuaian. Ini berlaku daripada 20 Januari, hari pertama persekolahan, hingga 29 Januari, hari ke-8 persekolahan. Tolak 2 hari-hari cuti sekolah, cuti hujung minggu. Jadi fasa penyesuaian ni, murid menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Dia kenal di mana dia punya bilik darjah, di mana dia punya tandas, kantin, perpustakaan, bilik guru dan sebagainya. Membina hubungan antara murid dan rakan sebaya dan guru. Hubungan dia kenal guru-guru dia, siapa cikgu matematik dia, siapa cikgu bahasa Melayu dia, siapa guru kelas dia. Dia kenal rakan-rakan sebaya dia, siapa yang duduk sebelah dia, siapa yang duduk belakang dia, siapa nama kawan-kawan dia. Membina keyakinan diri untuk murid untuk berkomunikasi. Jadi kat sini juga murid digalakkan untuk berkomunikasi. Dia boleh memperkenalkan diri dia, dia boleh bercakap dengan kawan-kawan dia, dia boleh bercakap dengan guru-guru dia. Model orientasi ni melibatkan rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti suasana dan aktiviti pembelajaran serta waktu rehat. Seterusnya fasa ketiga adalah fasa kesediaan, bermula daripada 1 Februari sehingga 26 Mac, hari ke-9 hingga hari ke-43. Satu dia untuk meningkatkan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan pembelajaran, bagi dia bersedia macam mana berada dalam kelas apa semua tu. Menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran serta nilai untuk pembelajaran seterusnya dan membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Model PDP untuk fasa kesediaan ni dia ada 4 tema. Saya sihat, saya selamat, saya dan nombor, detektif alam dan hidup bersama. Modul ini masih belum lagi mengikuti kurikulum tapi akan diajar oleh guru-guru mata pelajaran yang bersesuaian dengan subjek-subjek dia. Okay.
Seterusnya garis masa pelaksanaan dia. Jadi antara Januari, daripada Disember hingga Januari itu adalah fasa kesediaan daripada 20 Januari sehingga 29 Mac itu adalah fasa penyesuaian, dan seterusnya sehingga 26 Mac itu adalah fasa kesediaan. Okey, ini daripada bahagian BPK. Seterusnya kita tengok fasa persediaan. Perancangan ini melibatkan pihak guru. Ini juga sama melibatkan pihak guru. Jadi kesediaan murid. Fasa kesediaan murid ini melibatkan ibu bapa, tindakan daripada ibu bapa dan penjaga. Kesediaan mental, maknanya anak tu dah bersedia ke nak pergi ke sekolah, masih menangis lagi ke, masih ada takut-takut untuk dilepaskan lagi ke. Kesediaan mental ni saya rasa bukan sahaja melibatkan anak pada ibu bapa, tapi ibu bapa kena pada anak-anak juga. Ibu bapa kena bersedia untuk melepaskan anak-anak ke sekolah. Sosio, emosi dan fizikal. Dari segi fizikal ni, alatan sekolah dia, baju sekolah dia, dia bersedia atau tak sebelum ni. Kesediaan pembelajaran kat sini, kemahiran dia dari segi dia boleh tak lagi pegang pensil dengan elok, boleh tak lagi buat garisan dengan elok, tulis perkataan-perkataan mudah. Sebenarnya kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian. Ini adalah daripada tindakan ibu bapa. Okay, ini fasa penyesuaian. Ini biasanya melibatkan guru. Kita ada beberapa rutin untuk murid biasakan diri dalam kelas. Dan ini fasa kesediaan pelaksanaan modul PDP mengikut tema Saya Sihat, Saya Selamat, Mari Fikirkan dan Titik Alam, Hidup Bersama. Ini melibatkan guru juga. Cikgu akan merancang apa-apa aktiviti yang bersesuaian atau mengikut modul yang bersesuaian dengan tema yang telah diberikan. Dalam tema ni pun ada subtema juga. Jadi kita akan ikut subtema ni, pihak guru akan ikut subtema ni untuk memberi kesediaan murid ke sekolah. Okey. Seterusnya, dengan keadaan PKP sekarang ni menyebabkan murid-murid perlu belajar di rumah, PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Jadi macam mana kita nak laksanakan fasa 2 dan fasa 3 tu? Jadi maklumat yang saya dapat daripada pihak PPD, fasa 2 kita akan tangguhkan dahulu untuk bila budak-budak sudah kembali ke sekolah. Bila kembali ke sekolah kita akan buat fasa 2 sebab fasa 2 memang fasa perlu buat di sekolah. Kenal dengan guru-guru, kenal dengan rakan-rakan, kenal kedudukan sekolah, kenal kedudukan bilik-bilik khas di sekolah. Jadi benda tu memang perlu berada di sekolah. Jadi kita akan terus pergi kepada fasa 3 mengikut modul, mengikut tema dan subtema yang telah disediakan oleh pihak KPM, BPK. Okay, saya tunjukkan satu lagi skrin. Sekejap. Okay, ini tadi yang sama. Okay, pelaksanaan program kita samalah 43 hari daripada 20 Januari hingga 26 Mac. Sebab hari persekolahan telah berkurang akibat pandemik dan memberi kesan impak terhadap pembelajaran di sekolah. Jadinya ini garis masa dia. Jadi daripada 20 Januari sehingga 26 Mac ni tiada pembelajaran yang mengikut KSSR lagi. Pembelajaran formal dia akan bermula pada 5 April. Okay, seterusnya pelaksanaan. Okay, ini yang saya nak cakap. Pelaksanaan program transisi dalam PKP. Fasa kedua atau fasa penyesuaian ditangguhkan sehingga murid kembali ke sekolah. Manakala fasa ketiga iaitu fasa kesediaan akan dilaksanakan secara PDPR. Pihak sekolah akan cuba untuk menyediakan modul kepada ibu bapa supaya dia ada bahan. Tapi dalam masa yang sama tetap juga ada bahan lain, bahan tambahan daripada guru-guru yang melaksanakan fasa kesediaan dia ni. Okey, ibu bapa dan penjaga. Ini peranan ibu bapa dan penjaga secara keseluruhannya. Ibu bapa penjaga memainkan peranan penting untuk membantu anak mereka dalam proses transisi dari rumah atau prasekolah ke tahun 1. Antara perkara yang perlu diberi penekanan dan dilaksanakan oleh ibu bapa atau penjaga ialah 1. Menyediakan anak dari segi aspek mental, sosio, emosi dan fizikal. 2. Memberi dorongan dan gambaran positif tentang pembelajaran di tahun 1. 3. Memerhati tingkah laku, perkembangan dan pembelajaran anak secara berterusan serta mengambil tindakan yang sesuai.
Keempat, membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Kelima, mengadakan interaksi dengan guru tentang perkembangan anak mereka dari semasa ke semasa. Keenam, memastikan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian disediakan. Ketujuh, memberi komitmen dan mengikuti perkembangan aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Okay. Okay, itu untuk yang ini. Sekarangnya seterusnya saya rasa setakat itu saja dulu. Untuk modul, maknanya modul kami masih lagi, sebenarnya saya baru dapat satu modul yang sesuai untuk tema-tema tu pada hari semalam, Jumaat. Jadi kami baru hantar rekod, jadi bagi hantar photostat, jadi kami perlu kerjasama untuk ibu bapa untuk nanti bila modul tu dah siap untuk ambil modul tu di almari yang biasa tu, almari tu. Satu orang murid cuma satu modul saja sebab saya print cukup-cukup. Jadi minta sangat cucur, jangan ambil lebih. Kecuali yang anak kembar ya ambil 2. Tapi kalau yang bukan anak kembar, jangan ambil lebih. Kamu boleh ambil untuk anak-anak jiran yang minta tolong, boleh ambil untuk anak-anak jiran. Kami akan sediakan senarai nama untuk untuk ibu bapa yang ambil tu tanda tangan dekat borang, dekat senarai nama tu menandakan bahawa dia sudah ambil. Okey. Jadi setakat itu saja. Sesiapa yang ada sebarang persoalan, sila gunakan channel Telegram untuk sebarang persoalan supaya saya boleh jawab dan guru-guru ibu bapa lain juga boleh baca persoalan tu. Tapi saya harap juga untuk ibu bapa baca dahulu ruang channel tu, sebab kadang-kadang dan sebenarnya banyak sangat berlaku soalan yang sebenarnya dah ada dalam channel tu jawapan dia, tapi dia masih tanya lagi. Jadi sebab tu ada beberapa soalan saya jawab, ada beberapa soalan saya tak jawab sebab dah ada baca macam itu. Okay. Jadi saya harap kita semua bersedialah untuk, terutama sekali ibu bapa yang pertama sekali menghadapi PDPR, anak pertama sekolah tahun 1 yang menghadapi PDPR. Jadi saya harap kita semua bersedia, bersabar dan memberikan sokongan kepada anak-anak. Jangan tunjukkan emosi negatif terhadap PDPR sebab anak-anak akan ikut emosi negatif tu. Katakan kita kata PDPR ni menyusahkan apa semua, anak akan ikut, jadi anak akan jadi enggan untuk mengikuti PDPR. Kami pihak sekolah akan cuba bantu dengan memudahkan memudahkan ibu bapa menjalani PDPR sebab kami tahu ibu bapa ada yang masih bekerja, ada yang yang tiada peranti, tak ada cukup handphone, tak ada cukup laptop untuk buat. Jadi kami pilih cara yang paling mudah yang boleh melibatkan semaksimal mungkin murid-murid dalam aktiviti yang kami rancang tu. Okay? Jadi saya nak ucapkan terima kasih atas kerjasama semua sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua.